Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. InsyaAllah kita akan mulakan sesi live kita sebentar saja lagi untuk membahaskan kitab terbaru Tuan Guru Presiden, kitab terbaru Ayah Cik, bertajuk Mukhtasar Tarikh Al-Harakah Al-Islamiyah fi Malaysia, ringkasan sejarah gerakan Islam di Malaysia. Jadi insyaAllah kita akan mulakan sesi kita sebentar saja lagi. Sebelum tu bolehlah tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang sudah masuk atau live boleh respon lah, sama ada clear ke tidak, dengar ke tidak, ataupun mungkin terganggu dan sebagainya, boleh maklum untuk makluman saya lah, sebab takut tak clear, cahaya okey tak sebagainya. Okey, boleh maklum kalau tak clear suara dan sebagainya. Kalau tak jelas beritahu, sebab takut bunyi kipas ataupun bunyi tak jelas. InsyaAllah bagi yang sudah masuk, sudah menyertai, boleh maklum sama ada clear dan boleh kongsikan pada rakan lain untuk sama-sama mengambil manfaat lah. InsyaAllah pada hari ini kita bukanlah lebih kepada syarahan, kita akan lebih kepada perkongsian dan perbincangan lah. InsyaAllah mana-mana poin yang saya nyatakan atau saya bahaskan sebentar lagi, sekiranya ada sebarang masalah ataupun kesilapan, boleh tegur lah, sama ada di ruangan komen ataupun jika kesalahan yang besar yang perlu dinyatakan secara panjang, boleh PM FB page Pustaka Pembantu Ummah. Okey, alhamdulillah kalau ikut sini semua kata clear lah, daripada pelbagai pihak ni. Muhammad Iqbal jelas, Amira Izzati cahaya okey, alhamdulillah. Okey, ada bunyi kipas aduh, kuat sangat ke bunyi kipas tu? Kalau tak jelas saya matikan kipas, sebab kalau tak panas lah. Tapi kalau okey, tak mengganggu sangat, kita teruskan. Kalau mengganggu, nanti saya tutup lah kipas ni, tak ada masalah. Panas sikit lah tapi. Okey, sound okey. Ustaz Abdul Malik okey sound. Kalau bunyi kipas kuat sangat, beritahu, saya padam kipas. Okey, alhamdulillah. Okey, insyaAllah kita akan mulakan sebentar saja lagi. Rakan-rakan di luar sana boleh komen jika jelas, ataupun minta kongsikan untuk manfaat bersama. Kita akan bincangkan tajuk yang agak penting untuk kita semua, iaitu dalam buku ringkasan, ringkasan sejarah gerakan Islam di Malaysia. Macam saya sebut tadi, jika ada sebarang kesalahan ataupun silap fakta, boleh tegur di ruangan komen yang disediakan, ataupun boleh PM page kami lah, insyaAllah. Okey, saya rasa kita boleh mulakan insyaAllah. Untuk permulaan ni sama-sama kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar
wala yatrukullah baita madari wala wabarin illa adkhalahullah hadzal din atau kama qala rawahu Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda akan sampai hadzal amra, ajaran ini, yakni ajaran Islam, ma balagal lail wan nahar, di mana saja tempat yang sampai siang dan malam. Wala yatrukullah baita madari wala wabarin, Allah tidak akan meninggalkan mana-mana rumah, sama ada rumah yang mewah ataupun rumah yang mungkin sederhana atau miskin, illa kecuali adkhalahullah hadzal din, kecuali Allah akan sampaikan agama ini kepada setiap rumah tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah sekalian, hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala pasti akan sampaikan risalah Islam itu kepada seluruh umat, seluruh rumah ataupun seluruh umat manusia, untuk pastikan manusia ini bersama-sama dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, maka dengan kita membaca hadis itu, kita dapat memahami bahawa di mana saja tempat di seluruh muka bumi Allah ini, di mana saja zaman sekalipun, maka agama Allah itu, agama Islam itu akan tersebar. Akan tersebar macam mana? Secara ajaib malaikat yang sebar ke? Tidak. Di sinilah kita faham bahawa akan ada golongan-golongan pewaris tugasan para anbiya yang membawa risalah ini untuk memastikan ajaran Islam ini sampai ke setiap pelosok dunia. Mereka akan bawa, di mana saja ada siang dan malam, mereka akan bawa. Di mana saja ada tempat di muka bumi Allah ni, selagi ada daratan, selagi ada manusia, mereka akan sampai ke situ. Atas dasar motivasi inilah para sahabat dan para ulama, mereka menjalankan dakwah di seluruh dunia. Kita sekarang ni dalam bulan Ramadan, orang tanya, bulan Ramadan ada peristiwa yang menarik ke? Ya, banyak peristiwa yang menarik. Ada Badar, ada Fathu Mekah, kan? Orang bertanya, masa Badar, Fathu Mekah, sahabat-sahabat ni berpuasa ke? Para ulama bahaskan dalam hadis-hadis menyebutkan bahawa sahabat menceritakan ada Nabi bagi pilihan. Nabi kata, kalau kamu buka pun, sebab bila kamu buka, kamu lebih bertenaga, kamu lebih baik. Maka ada sahabat yang tidak berpuasa dalam peperangan. Ada yang satu riwayat menyatakan Nabi suruh mereka berbuka untuk ada kekuatan lebih, kerana mereka nak berperang. Tapi itu bukan poin dia. Bukan ceritanya orang berpuasa dalam peperangan. Bukan. Cerita adalah walaupun bulan Ramadan ni bulan yang mulia, yang sangat hebat, yang Allah ceritakan keagungan bulan Ramadan ini, tapi bayangkan semulia-mulia ini, banyak sangat pahala di bulan Ramadan ni, kenapa tiba-tiba umat Islam pilih untuk berperang? Nabi dan para sahabat serta tentera-tentera Islam, pemimpin-pemimpin Islam zaman terdahulu berpilih untuk berperang dalam bulan Ramadan. Tak ada waktu lain ke? Bukan prioriti masa ni ibadat. Di sinilah kita faham bahawa dalam Islam ini bukan semata-mata ibadah solat, bukan semata-mata ibadah puasa. Ibadah tu bukan terhenti dengan baca Quran. Bahkan jihad pun salah satu ibadah yang besar di sisi Allah. Maka di sini kita faham dengan peperangan yang banyak. Siri-siri peperangan Rasulullah termasuk dalam bulan Ramadan. Ada Badar Kubra, ada peperangan Tabuk, ada Fathul Mekah. Selepas tu ada pembukaan Andalus, Ain Jalut. Ada dalam e-book terbaru kami yang dikarang oleh Tuan Guru, boleh beli. Ada cerita secara terperinci. Ini menunjukkan bahawa peperangan jihad juga sebahagian daripada Islam, sebahagian dari perkara penting. Dan itulah pokok pangkalnya kita akan bahaskan. Kenapa kita penting untuk kita bincang ataupun kita ketahui tentang sejarah gerakan Islam di Malaysia yang dikarang oleh Tuan Guru, Presiden PAS, Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, yang mana kitab ini membicarakan secara mendasar kemunculan ataupun sejarah ataupun di Malaysia ini sendiri. Bermula Tuan Guru mulakan kisah ataupun penceritaan tu bermula lagi dengan kedatangan Islam dan sebagainya. Untuk apa kita belajar? Untuk kita fahami bahawa tugasan untuk membawa risalah Islam ini akan sentiasa dibawa oleh para pejuang Islam. Dan disebut juga dalam kitab ini bahawa Islam itu agama yang mulia yang tidak akan padam.
tidak akan padam cahayanya, akan terus menerus walaupun menghadapi berbagai mihnah dan tribulasi. Jadi insya-Allah kita akan mulakan pembacaan. Insya-Allah kita ada 3 sesi insya-Allah. Secara khulasanya kita akan ada 3 sesi dalam bulan Ramadan ni. Saya akan cuba sedaya upaya untuk berbincang selumat mungkin ataupun sebaik mungkinlah dengan isi yang ada terhadap semua apa yang cuba disampaikan oleh Tuan Guru. Kita akan divide ataupun bahagikan kepada 3 bahagian sepanjang 3 sesi yang ada ini. InsyaAllah teman-teman yang belum ada kitab boleh tempah beli kitab ini untuk sama-sama kita ambil manfaat. InsyaAllah bahasa Arab dia bukan bahasa Arab yang sukar lah, bahasa Arab yang insyaAllah boleh difahami. Yang kita nak adalah isi-isi dalam dia insyaAllah. Kita akan mulakan dengan muqaddimah. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin. Kita akan baca satu-satulah. Saya akan ulas satu perenggan kalau kita baca word by word memang tak habislah sebab dia akan jadi panjang. Dan kitab ni pun bukan kitab matan untuk kita ulas satu persatu perkataan. Tok Guru mulakan muqaddimah dengan menerangkan al-Islam huwa dinullah. Islam ini adalah agama Allah. Dan diceritakan penulis atau Tuan Guru sebutkan dulu biar kita faham dulu Islam ni adalah agama Allah, dibawa oleh Rasulullah sebagai penyampai wahyu. Yang mana Islam ini bukan semata-mata untuk individu, bukan ajaran kita sebagai seorang individu, bukan hubungan kita dengan Allah semata-mata, tapi juga ada hubungan kita dengan keluarga, ada hubungan kita dengan masyarakat, ada hubungan kita dengan alam sebagai contoh. Kesemua ini merupakan sebahagian daripada ajaran Islam. Sebagai contoh kita boleh lihat dalam Islam ada hukum hakam yang berkait dengan peribadi, mungkin hukum berpuasa, solat dan sebagainya. Ada juga hukum hakam berkait dengan keluarga seperti anak, perkahwinan, nafkah dan sebagainya. Ini Islam, macam mana Islam memberi petunjuk dalam keluarga. Ada dalam masyarakat seperti kita tahu hukum diharamkan riba, diharamkan monopoli, ihtikar dan sebagainya. Semua ini menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang sempurna, yang mana merupakan satu petunjuk sepanjang zaman yang manusia perlu laksanakan untuk memastikan tugasan sebagai khalifah ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dan huwa din alladhi jaa ila Malaysia wa huwa dinu yantazim umurul hayat hukumah. Ini yang kita sebut tadilah, agama yang sampai ke Malaysia, kemudian menguruskan masyarakat di Malaysia. Yang disebutkan di sini bukan semata-mata rakyat Malaysia ni tahu tentang solat puasa. Lebih daripada itu, dalam sejarah telah terbukti bahawa Islam ni telah menjadi salah satu daripada sumber hukum ataupun sumber perundangan. Adanya hukum-hukum Islam yang dilaksanakan di Malaysia zaman-zaman terdahululah. Walaupun ikhtilaf muarrikhin, para ahli sejarawan berselisih tentang bila Islam sampai ke tanah kita, tanah Melayu ini. Namun yang paling penting kata Tuan Guru adalah untuk kita izah dengan agama ni, ataupun kita mengambil pengajaran daripada apa yang tersebar di dalam negara kita ni, tersebarnya Islam, bagaimana Islam dapat membentuk masyarakat dan sebagainya. Sehinggalah dengan kemunculan Islam itu sedikit demi sedikit dapat menghapuskan pengaruh-pengaruh jahiliyah, sama ada agama-agama yang lain yang ada sebelum kedatangan Islam, ataupun budaya-budaya jahiliyah yang diamalkan oleh masyarakat. Kita bayangkan, mungkin kalau kita bicara tentang tarikh, bukan itu maksud dia. Maksud utama untuk kita faham ataupun kita memahami atau kita mengetahui bahawa Islam itu telah datang, telah terbentuk dalam masyarakat Malaysia lama, sehingga terbentuk adat dan kebudayaan Islam, dan terhapusnya amalan-amalan jahiliyah sebelum tu. Kemudian Tuan Guru menyambung dalam perenggan yang kedua. Tuan Guru mengatakan bahawa apakah faktor berlaku ataupun Islam ini boleh tertegak dengan
begitu sempurna di dalam negara kita Malaysia ini, antaranya kerana agama Islam ni agama fitrah. Bila dia agama fitrah, maka orang-orang yang diperkenalkan agama Islam ni dia mudah untuk menerima dan tertarik dengan Islam, kemudian terbiasa dengan Islam, sebab agama Islam ni agama fitrah. Kan? Apa yang fitrah manusia tidak suka, semuanya Islam larang. Begitu juga apa yang fitrah manusia sukakan ataupun sesuai dengan perkara itu, itulah yang Islam suruh pada kita. Jadi itu antara faktor dia. Antara lain faktornya adalah duat al-mukhlisin, para pendakwah yang ikhlas di jalan Allah, yang mana mereka ini berusaha bersungguh-sungguh. Para da'i ini berusaha bersungguh-sungguh, maka mereka mula melaksanakan dakwah kepada para raja, para sultan, kepada rakyat-rakyat jelata, sehingga bila para sultan atau raja ini mula memeluk agama Islam, maka rakyat bawah, seperti dalam kata-kata hikmah, an-nasu ala dini mulukihim, manusia mengikut cara hidup atau agama pemerintah. Bila pemerintah mula masuk Islam, maka semualah rakyat mula masuk Islam, maka Islam mula tersebar, dibina masjid, musalla, dakwah tersebar, mula pengajian Islam dan sebagainya. Di semua tempat lah di seluruh Malaysia. Bila kita sebut tentang Malaysia ini, yang dimaksudkan oleh Tuan Guru ni seperti yang kita belajar ataupun kita faham dari sejarah. Bukan setakat tanah Melayu, tanah Malaysia kita ni, tapi seluruh kerajaan Melayu lama ni. Kerajaan Melayu lama, Kedah Tua, Kerajaan Aceh, Kerajaan Melaka. Semua ini bagaimana mula Islam datang dan telah berkembang pesat. Bila kita tengok sejarah, maka orang akan depend pada bahan-bahan arkib ataupun bahan-bahan sejarah lah. Maka Tuan Guru bawakan, dia kata ada bahan-bahan sejarah yang tertulis di batu-batu dan di masjid sebagai contoh. Semua ini menunjukkan bahawa memang Islam ini telah tertanam atau terlaksana di muka bumi Malaysia, termasuklah dalam hal berkaitan dengan undang-undang, dalam boleh kata dalam seluruh kehidupan lah. Dan bukan setakat hukum-hukum ibadah atau hukum-hukum kekeluargaan. Dulu ni Islam ni bukan semata-mata ada hukum orang laksanakan solat ataupun semata-mata hal ehwal perkahwinan dan sebagainya, tapi lebih pada tu menunjukkan bahawa memang ada pelaksanaan ekonomi Islam sebagai contoh, pelaksanaan sistem undang-undang atau muamalat Islam dan sebagainya. Macam-macam lah diceritakan. Maksudnya hasil-hasil sejarah mendapati memang ada pelaksanaan Islam itu secara menyeluruh, bukan semata-mata pada ibadah sahaja. Ini terbuktilah dalam hasil sejarah yang kita semua tahu tentang batu bersurat, yang mana batu bersurat itu tertulis hukum hakam ataupun undang-undang yang berkaitan berkaitan dengan negeri ataupun kerajaan Terengganu ketika itu dengan menggunakan pakai undang-undang Islam. Ini dia tulis penemuan di wilayah Terengganu pada tarikh ataupun yang bertarikh dekat batu dia tulis Rejab tahun 701 Hijrah. Ini menunjukkan bahawa memang pelaksanaan Islam tu telah dilaksana di Malaysia pada ketika itu, di tanah Melayu lah. Dan bagaimana benda ni boleh berlaku, seperti yang saya bacakan hadis yang tertulis dalam muka surat yang ke-6 ni, tentang Nabi SAW bersabda, akan tersebarnya Islam. Hadal amru tu ai al-Islam, iaitu Islam ni akan tersebar selagi mana atau di mana saja balaghal lail wan nahar, adanya malam dan siang. Selagi ada malam dan siang, selagi itu ada Islam akan tersebar. Dan Allah tidak akan meninggalkan satu pun rumah, sama ada rumah yang mewah atau rumah yang mungkin sederhana atau miskin, kecuali Allah akan sampaikan agamanya ke dalam rumah-rumah tersebut. Sama ada ataupun dengan kemuliaan Islam, ataupun Allah akan datang kehinaan kepada jahiliyah, yang mana kemuliaan itu Allah muliakan dengan Islam, dan kehinaan itu kehinaan pada kufur itu sendiri. Jadi atas sebab tu Islam tersebar dan terbina kukuh di tanah Melayu sendiri, seperti yang saya sebutlah
penemuan batu bersurat di Terengganu, ataupun yang kita boleh baca dalam kajian-kajian penemuan Dina Kelantan, kan, yang mana orang kata Dina Kelantan lebih awal, kemudian Kedah lebih awal daripada itu, menunjukkan bahawa dah terbina kukuh dah. Maksud kata undang-undang Islam telah terlaksana. Dan yang seperti yang semua tahu tentang kerajaan Melaka lah, yang mana ada konon syariah dia, yang mana menggabungkan antara hal ehwal adat dan juga ada juga hal ehwal kaitan dengan agama lah. Jadi semua ini menunjukkan bahawa Islam ini telah berkembang lama atau berkembang pesat di tanah Melayu ni. Apa bukti dia? Bukti dia yang kita tengok batu bersurat ataupun kanun-kanun ni ataupun dina sebagainya. Tapi yang lebih jauh kita kena lihat adalah bagaimana perkara itu asimilasi budaya ataupun Islam dah masuk dahulu. Dia tak mungkinlah Islam masuk terus ada batu bersurat. Tak mungkinlah Islam masuk terus Jawi dilaksanakan. Maka proses asimilasi itu telah berlaku lama. Maksudnya mula diperkenalkan Jawi. Kenapa kita sebut Jawi? Jawi ni memanglah dia tak ada kaitan dengan agama. Maksud kata Jawi ni tulisan lah. Tapi persamaan Jawi ni dengan bahasa Arab, menggunakan tulisan Arab, bahasa-bahasa ataupun cara sebutan Jawi sama dengan bahasa Arab. Jadi Tuan Guru cuba bawakan, cuba kita tengok, walaupun kita tengok dia 701 Hijrah, kan, tarikh batu bersurat tu. Tapi bagaimana nak sampai ke batu bersurat tu, tentulah ada proses yang lama dengan menggunakan mungkin proses pengenalan Jawi sebagai contoh. Dulu kita tak ada tulisan Rumi. So Rumi nak boleh jadi tulisan utama makan masa berapa tahun. Tu perumpamaannya begitulah. So Jawi ini diperkenalkan, Jawi itu mengambil masa berapa lama, kemudian Islam tu berkembang dan berdiri kukuh dalam jiwa rakyat pemerintah sehingga pemerintah melaksanakan hukum hakam Islam. Jadi ini disebut li'anna taghayyurul lughawi la yakunu fi waqtu qasir aw sanawat qasirah. Tak mungkinlah perubahan bahasa itu berlaku dalam tempoh yang singkat. Mesti berlaku dalam tempoh yang lama sehingga menyebabkan tertanam sehingga orang semua faham bahasa ataupun menggunakan bahasa yang disebutkan tadi. Islam ini ialah Islam ni dia mengatur hidup masyarakat. Kemudian datangnya Islam ni mula berkembang ataupun diamalkan kerana dakwah yang dilakukan ni secara salimah, secara hikmah lah, secara baik, bukan melalui peperangan, dengan tariqus suluk wal akhlaq wal muamalat, dengan cara muamalat, cara orang tengok akhlak Islam, sehingga mereka ini bila tengok kebijaksanaan ataupun cara yang sangat cantik pada Islam ni, mereka jatuh hati dan kemudian masuk ke agama Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi seorang orang-orang Muslim. Kemudian berkembangnya Islam ni, kata Tok Guru pada pendengar seterusnya, adalah atas kekuatan ataupun atas faktor yang kita sebut tadi, hikmah para dai ni yang kita boleh tengok dalam tulisan-tulisan para pengkaji lah, yang katakan bagaimana metod dakwah yang digunakan untuk menyantuni orang-orang Melayu, kan. Mungkin kita ada budaya yang lama, ada adat-adat yang lama. So macam mana para pendakwah ini, ulama-ulama yang datang ini, dia pandai menyesuaikan keadaan atau pandai menyesuaikan ajaran Allah ini ataupun Islam ini dengan supaya dapat diterima oleh masyarakat, sehingga diamalkan sampai ke tahap masuk ke bab jihad, politik dan sebagainya lah. Dan dalam perenggan seterusnya Tok Guru sebut juga kita berlainan, maksudnya di Malaysia ini cara Islam masuk tu bukan dengan keganasan ataupun tidaklah ganas, bukan dengan cara yang lebih keras sikit seperti peperangan dan sebagainya. Datangnya Islam secara lembut, kan.
dia tak sama dengan macam mana penjajah datang untuk bawa yang kita sebut 3 agenda tu kan, antaranya agenda agama tu. Datang dengan cara kekerasan. So Islam datang dengan lembut, jadi dia tertanam. Dia berbeza dengan kedatangan penjajah barat, yang mana mereka datang dan cuba untuk menjatuhkan ataupun menguasai, menjajah Melaka pada permulaan dia. Mula dengan Portugal pada tahun 1511 Masihi, yang mana ini atas dasar dendam lah atas kejatuhan Andalus sebelum itu. Jadi di sini Tok Guru mulakan, dia kata selepas Islam dah tertanam, dah masyarakat Islam mula mengamal Islam, ataupun undang-undang ataupun Islam tu dah jadi cara hidup di tanah Melayu ni, maka mulalah datangnya penjajah yang dimulakan dengan Portugal. Datangnya Portugal ini, dia datang, penjajah Portugal ni atas dasar dendam atas kejatuhan Andalus tadi, dia datang ke tanah Melayu di Melaka ini untuk menjajah tanah Melayu lah. Kemudian disusuli dengan penjajah lain lah, Belanda, kemudian Spanyol, kemudian Belanda balik, dan British dan sebagainya lah. Maksud kata ketika ini semua golongan-golongan ataupun penjajah-penjajah barat ni, mereka dengan bawa panji-panji mereka sendiri, mereka saling menguasai antara satu sama lain lah. Masing-masing cuba dapatkan ni pada permulaannya. Tapi akhirnya mereka sepakat lah. Bila mereka sepakat ni lah munculnya divide and rule tadi, ataupun dipanggil pecah perintah. Jadi bila berlakunya penjajahan antara penjajahan, kemudian akhirnya mereka mencapai persepakatan antara barat ataupun missionary Kristian ni dengan budaya Thailand. Jadi bila mereka sepakat untuk membahagi-bahagikan taksim mantiqah. Jadi untuk mereka membahagi-bahagikan negara-negara tadi, seperti yang kita dah tahu hari ini ni, adanya negara-negara ini hasil dari pembahagian mereka. Dimulakan dengan mereka berbincang ataupun membahagi antara Thailand dengan penjajah barat tadi, Masihi, iaitu orang Kristian lah. Kerana kata Tok Guru, li'annal kufar millah wahidah, kerana orang kafir ni, mereka ni dalam satu kumpulan yang sama, ataupun panggil walaupun nampak berbeza, tapi sebenarnya mereka satu dalam melawan Islam. Jadi lepas mereka berbincang dan membahagi-bahagikan, maka jadilah Malaysia ini dapat kat Britain. Dia dah gariskan, okey, Malaysia ni dapat kat Britain, British, dan Indonesia dapat kat Holland. Di bahagian selatan Malaysia ni dapat kat Thailand, selatan Thailand ini. Kemudian sebahagian dapat Filipina, yang terkenal Filipina ni dapat kat Spanyol. Kemudian dapat kat Amerika, maksudnya Amerika ambil daripada Spanyol. Kemudian wilayah campa Islam di antara Vietnam dan Cambodia. Maksudnya Vietnam dengan Kemboja tu dapat kat France. Jadi ini yang dimaksudkan dengan pecah perintah tadi. Pecah perintah yang mana mereka bahagi-bahagikan antara penjajah tersebut. Kemudian di sinilah ketika munculnya ataupun mulanya penjajahan ini, mereka membahagi-bahagikan, mereka melaksanakan dasar-dasar yang menjauhkan orang Islam dengan agamanya, maka muncullah Harakat Islamiyah Al-Hakimah daripada Harakat Islamiyah sebagai pemerintah ni bertukar menjadi mereka ini membawa agenda untuk melawan penjajah dengan
jihad, dakwah, tarbiyah, taklim dan iktisad, ekonomi. Jadi daripada asalnya mereka ni negara Islam, ada sultan-sultan ini, bila datangnya penjajah, mereka bersatu lawan dengan penjajah tersebut. Kemudian disebut di sini Islam ini tetap juga disebarkan walaupun ketika itu penjajah semakin keras datang untuk menguasai tanah Melayu itu. Walaupun dalam keadaan begitu, tetap juga selain daripada adanya gerakan untuk menentang penjajah ni, gerakan-gerakan dakwah ini tetap berterusan. Gerakan dakwah ni tetap berterusan lah dalam semua perkara lah, dakwah kepada Islam. Kerana mereka walaupun dia cuba untuk menjajah negara Malaysia ataupun cuba untuk menjajah tanah Melayu ini, tapi mereka tak dapat. Untuk sebut, mereka tak dapat untuk menghentikan usaha dakwah kaum muslimin itu sendiri. Kerana dakwah Islam ini dia lebih disebut asra' wa ashal wa asra', lebih mudah dan lebih cepat diterima. Sebut tadi, macam kita sebut tadi, agama fitrah, jadi orang mudah untuk terima, berbanding dengan usaha yang mereka buat untuk convert orang-orang Islam ni kepada orang Kristian. Bayangkan ratusan tahun proses untuk menjajah ataupun penjajahan itu berlaku, tapi tetap juga orang Islam ni stay kekal dengan Islam. Ini menunjukkan bahawa usaha dakwah itu berjalan dan jati diri umat Islam yang begitu kukuh. Walaupun terdapat usaha-usaha dakwah, memang tujuan mereka datang tu untuk bawa white man burden kan, ataupun mereka nak bawa dia punya agenda, dia termasuk kristianisasi, tapi tak berjaya. Antara faktornya kerana mereka mungkin Islam ni dengan cara yang mudah dan senang, dengan cara selamat, tapi mereka mungkin dengan cara paksaan ataupun penyeksaan. Jadi tak lekat dalam hati-hati orang kita, orang Melayu. Dan seterusnya, ini kerana kita sebut atas sebab akidah yang kukuh lah dalam jiwa atau dalam jati diri orang Islam. Dan untuk bawakan dalam surah Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faru'uha fis sama'. Allah datangkan perbandingan satu kalimah yang baik. Kalimah yang baik ini seperti sebuah pokok yang dia punya akar dia tertanam kukuh, tapi dia punya dahan dia di atas langit. Nak boleh pergi ke tinggi atas langit tu kerana dahan yang kukuh atau akar yang kukuh tadi. Jadi akar yang kukuh ni ibarat Islam. Oleh kerana Islam ni, keistimewaan Islam, kehebatan Islam, dan Islam ni agama fitrah, sangat-sangat dekat dengan hati orang beriman. Jadi bila dia tertanam kukuh, datanglah apa pun dengan penyeksaan, dengan kekerasan, mereka tetap akan kekal dengan Islam. Yang ini terbukti dengan apa yang kita belajar dalam sejarah lah. Bila orang-orang Melayu datang di penjajah, walaupun buat apa-apa, mereka tetap juga kekal dengan Islam. Jadi seterusnya, selain daripada yang disebutkan tadi, mereka tetap teruskan gerakan dakwah, dan munculnya pelbagai kumpulan-kumpulan yang meneruskan gerak kerja keilmuan lah, gerak kerja untuk pengajar agama. Mulanya penulisan kitab-kitab agama pada setiap tempat lah, dengan menggunakan bahasa Melayu dengan tulisan Jawi. Kitab-kitab ini mula diajarkan di setiap tempat lah, di setiap tempat. Ini ketika penjajahan berlaku ni tetap berkembang dengan adanya harakah taklim ad-dini, gerakan untuk menyebarkan ataupun mengajarkan agama kepada masyarakat.
kitab-kitab Jawi ni bukan setakat dalam bab akidah syariah dan juga tasawuf seperti yang ada hari ini daripada mereka-mereka yang balik daripada mengaji di luar negara lah, termasuk disebut sini daripada Azhar, daripada Mekah dan Madinah, dan juga daripada India lah. Kemudian oleh kerana hubungan ataupun mereka sangat-sangat dekat dengan Quran, dengan sunnah, kemudian adanya haji, adanya ibadah haji ni dengan perkumpulan ataupun halaqah tempat-tempat pengajian ini, maka ini menyebabkan Islam terus berkembang ataupun semakin kukuh, terus kukuh. Sebab apa? Adanya orang balik daripada luar negara. Mereka ni ada ilmu, kemudian mereka ajarkan. Kemudian adanya haji, masih lagi ada hubungan dengan umat Islam lain. Kemudian masih kukuh pengajian-pengajian Islam, pusat-pusat pengajian Islam tu masih kukuh. Maka Islam itu masih dapat terjaga dengan baik di alam Melayu lah. Jadi antaranya Tok Guru sebutlah, antara faktornya adalah wusulu afkar harakat islah wa tajdid, munculnya ataupun mereka-mereka yang terpengaruh dengan ataupun yang bersama dengan harakah islah dan tajdid, gerakan islah dan tajdid daripada luar negara ni, termasuk anak-anak murid Rashid Ridha dan Syekh Muhammad Abduh ini. Mereka balik ke Malaysia dengan bawa agenda kembali ke Islam di dasar yang sebenar, ataupun kegemilangan Islam, ataupun menentang penjajah. Kemudian jemaah-jemaah haji pergi ke Mekah, jumpa dengan orang Islam lain, semua cakap tentang kebangkitan Islam semula. Kemudian adanya daripada golongan-golongan yang dari pelbagai tempat lah. Semua ini berlakunya pertukaran fikiran, perbahasan ilmu, akhirnya mereka bawa balik ke negara Malaysia. Kemudian mereka teruskan panggil apa tu, dakwah di bumi Malaysia lah. Okey, tadi saya tersilap, bukan yang disebut oleh Tok Guru tadi, bukan kita tak masuk lagi gerakan-gerakan Islam yang moden, seperti yang saya sebut Rashid Ridha, Muhammad Abduh dan sebagainya. Cuma ini perkembangan sedikit demi sedikit lah. Kemudian disebut dalam perenggan seterusnya, bahasa Malaysia ni menjadi bahasa bagi apa tu, menjadi bahasa pengantar kepada pendidikan di tanah Melayu ni, termasuk di kalau yang hari ini kita kenal dengan Vietnam, Kemboja, Filipin. Kenapa? Kerana ulama-ulama tadi dah sebutkan, ulama-ulama menulis kitab dalam bahasa Jawi, dalam bahasa Melayu, dalam tulisan Jawi. Jadi bila banyaknya kitab-kitab Jawi ni, maka orang-orang di tanah Melayu ni, mereka belajar bahasa Melayu untuk memahami kitab-kitab Jawi tadi. Jadi dia kata bahasa Jawi ni jadi bahasa yang kedua, lepas bahasa Arab, kemudian bahasa Jawi ataupun bahasa Malaysia, kemudian barulah bahasa tempatan mereka. So itulah menunjukkan perkembangan ataupun manfaat tulisan Jawi ni lepas ulama-ulama menulis dalam tulisan Jawi untuk mengembangkan ajaran Islam. Kemudian Tok Guru sebut dalam kitab ini, dia hanya fokus kepada harakat Islamiah di Malaysia ataupun gerakan Islam di Malaysia lah. Oleh sebab kita dah bahaskan tadi, selepas pecah perintah tu dia jadi macam-macam negara lah, masing-masing ada sejarah masing-masing. Ada yang masih kukuh terselamat seperti Malaysia, Indonesia, ada yang semakin lama semakin tertindas ataupun semakin minoriti umat-umat Islam seperti wilayah Champa, Vietnam dengan Kemboja hari ini, dan wilayah-wilayah seperti Filipina dan sebagainya lah. Jadi
Tok Guru kata yang ni dia akan fokus kepada di Malaysia lah, khususnya di Malaysia. Dan Tok Guru sebut bermula di Malaysia ini apabila Melaka dijajah atau Melaka ni mula diserang pada tahun 1511 Masihi. Yang mana Melaka ni atau dikenali kerajaan Melaka ni. So Melaka ni mungkin sebab tempat berhimpunnya para peniaga di Asia Tenggara ni. So mungkin sebab tu nama Melaka kot, wallahu alam. Kemudian Melaka ini diserang kerana tempatnya yang strategik, yang kita faham lah, yang kita tahu selatan Melaka lah, Mudik Malaka, selatan Melaka, Selat Melaka, selatan Selat Melaka. Sebabnya kapal, macam kita tahu kawasan dia strategik, kapal-kapal daripada timur ni akan lalu di kawasan di Selat Melaka ni. Jadi oleh kerana strategik itu, maka dan oleh sebab yang tadi kita sebut tadi, Andalus tadi, maka mulalah mereka menyerang dan menjajah kota Melaka. Kemudian selepas Portugal datangnya Belanda, kemudiannya British, kemudian Jepun balik, kemudian Jepun, kemudian British balik. Jadi mereka ini selain daripada membawa agenda penjajah untuk gold tadi, mereka juga membawa agenda agama, agenda kristianisasi lah ke tanah Melayu. Dan mereka juga dah membuat pecah perintah terhadap semua negara-negara sekitar tanah Melayu ini, seperti yang kita dah bahaskan tadi lah. Kemudian walaupun mereka berjaya untuk menjajah atau berjaya untuk masuk ke tanah Melayu ini dengan cara kekerasan tadi, tapi mereka tetap juga tidak mampu untuk memadam cahaya Allah lah. Memadam cahaya Allah maksudnya membuat ke orang keluar daripada Islam, itu mereka tidak mampu, kecuali adalah yang sikit lah, sikit yang mungkin opportunity, wallahu alam. Tapi kebanyakan mereka semuanya bersama dengan Islam, kukuh bersama Islam, kerana Islam ni dah jadi identiti kepada mereka. Dan tetaplah ada golongan-golongan yang menentang tadi, ataupun golongan-golongan, kelompok-kelompok yang menentang usaha penjajahan tadi. Tapi walaupun usaha-usaha itu dibuat, tetap juga datangnya golongan penjajah ini untuk menguasai tanah Melayu lah. Barulah kita masuk kepada bab yang pertama, gerakan jihad. Dalam bab ini Tok Guru ceritakan secara detail lah, Tok Guru cerita detail macam mana gerakan-gerakan untuk cuba untuk kristianisasi ataupun membawa budaya barat tadi. Macam kita sebut white man burden tadi, ataupun barat ni dia ada agenda ataupun satu kepercayaan dia sendiri, dan dia cuba pastikan apa yang dia bawa tu, ideologi dia tu sampai ke semua tempat dan diamalkan di semua tempat. Antaranya selain pada Kristian tadi, agenda sekularisasi tadi. Jadi dibawa agenda-agenda ni untuk dilaksanakan dalam tempat yang dijajah. Jadi walaupun terus penjajahan ni berlaku, umat Islam tidak mengalah. Dalam ni disebut umat Islam tak mengalah kepada tentera salib ni, tentera Portugal ini. Dan pada contohnya disebut berlakunya peperangan demi peperangan. Sultan Mahmud Shah, Sultan Terakhir Melaka ni pertahankan tak berjaya, maka dia berundur ataupun pergi pula berundur ke Muar, dekat Johor, wilayah Johor, di selatan lah, selatan Semenanjung. Kemudian diperang lagi, berundur lagi ke Sumatera Indonesia. Jadi masa ni lah, ni kalau kita tengok sejarah, kita baca sejarah ataupun video-video berkaitan sejarah, kita dapat bayangkan lah, usaha lawan tak berjaya, dia ke belakang berundur, tapi mengumpul kekuatan untuk melawan lagi. Di sinilah kata Tok Guru,
bila dah sampai ke Sumatera ni, maka mujahidin daripada keluarga pada sultan ataupun mujahidin mula datang berkumpul di situ. Termasuklah keluarga-keluarga sultan lah. Dan dipimpin oleh sultan ini untuk menentang penjajah. Jadi mereka datang, antaranya Tok Guru sebut ja'u min wilayah Sulawesi. Ada yang datang daripada Sulawesi bahagian timur Indonesia, kemudian ada daripada Banjar Kalimantan bahagian tengah Indonesia, kemudian ada daripada Jawa Selatan Indonesia, kemudian ada daripada Minangkabau barat Indonesia, datang juga daripada Aceh bahagian sebahagian kemudian bahagian Fatani utara ataupun selatan Thailand lah, Janubi Thailand. Kemudian mereka ini datang untuk membantu kerajaan Islam ini untuk menentang penjajah. Okey. Okey. Sebab tu Tok Guru sebut mereka ini datang, sebab itulah berlakunya ada bangsa-bangsa lain di tanah Melayu sebagai contoh. Kan? Adanya kalau kita tengok dari sudut sejarah, asal daripada Sulawesi, asal daripada Jawa. Kenapa benda tu berlaku? Kenapa ada banyak panggil banyak orang-orang daripada asal usul luar negara di Indonesia dan sebagainya sebagai contoh. Maka semua itu kerana mereka bantu untuk jihad. Mereka ni mujahidin yang turun berjihad bersama dengan tentera Islam di tanah Melayu ini untuk mempertahankan negara, untuk mempertahankan Malaysia ini, ataupun tanah Melayu lah, bukan Malaysia masa tu. Jadi sebab itulah berlakunya dekat Malaysia sekarang ataupun tanah Melayu hari ini ataupun di Indonesia mungkin ada silang bangsa ataupun macam-macam keturunan. Tok kata mereka ini bukanlah sebab datang ni nak berniaga ke ataupun nak bercocok tanam ke ataupun nak mengembangkan bangsa, tidak. Tapi sebenarnya mereka ni datang untuk berjihad. Datang mereka ni untuk bantu untuk melawan penjajahan tadi. Jadi ini contoh bila mereka retreat tadi, maka mujahidin ni datang untuk membantu untuk mengalahkan tentera musuh. Antaranya Tok Guru sebut syahidnya Raja Haji Ali, yang mana mereka ni, Raja Haji Ali ni merupakan keluarga Sultan Selangor. Maksudnya dia ada bahagian keturunan atau waris kepada Sultan Selangor lah hari ni. Ataupun Tok Guru sebut juga syahidnya Datuk Dol Said sebagai yang mana sebahagian daripada dalam menentang tentera Belanda di Melaka lah. Dan semua ini, dan ini antara golongan-golongan umara, golongan-golongan pemimpin, golongan-golongan berpengaruh, golongan-golongan ulama yang turun untuk membantu bagi menentang penjajahan tadilah. Kemudian gerakan jihad ini berterusan, maksudnya tidak terhenti itu, walaupun mungkin mereka kalah, penjajah dapat menang ataupun dapat mengambil alih negara tersebut, tetapi gerakan jihad ini terus berterusan dalam kurun ke-15 ketika jatuhnya Melaka di tangan Belanda dan British. Kemudian mereka berterusan nak baca satu-satu, dia jadi susah lah sebab kita nak baca satu persatu. Senang cerita, tetap berterusan lah, tetap berterusan tekanan kepada kaum muslimin. Satu persatu tempat dia cuba jatuhkan, termasuk nak cuba jatuhkan Aceh. Ketika inilah Aceh minta pertolongan daripada Sultan ataupun Khilafah Turki. Maka Khilafah Turki hantar tentera laut, termasuklah disebut sini menghantar jurutera untuk senjata ni, hantar untuk bantu tentera Islam di Aceh.
Walaupun dengan bantuan tentera Turki Osmaniyah dan sebagainya, tetap juga akhirnya semuanya kalah kecuali Aceh lah. Aceh alhamdulillah tak kalah, kecuali disebut ni illa mantiqah bandar, kecuali wilayah bandar. Satu tu je lah yang berjaya ditawan, kecuali Aceh saja lah, bandar yang paling selamat daripada penjajahan. Dan akhirnya sehinggalah diisytiharkan merdeka bersama dengan merdekanya Indonesia pada tahun 1945. Ni nak menunjukkan bahawa umat Islam bukan reda lah. Datangnya penjajah, umat Islam tak reda. Lawan. Walaupun ada yang kalah, akhirnya sehingga ke akhirnya mereka berjihad. Satu persatu wilayah Islam jatuh kepada Britain. Kemudian akhirnya mereka bahagikan pecah perintah divide and rule tadi. Kemudian bila mereka divide and rule, masing-masing cuba untuk masuk dan cuba untuk dapatkan sebanyak mungkin apa yang dia nak lah, sama ada dari sudut hartanya ataupun pengaruh dia masuk ke negara. Maka di sinilah semakin bangkit orang-orang Islam bangkit untuk menentang lah penjajahan itu. Termasuklah disebut sini ketika penjajahan Pangkor, selepas ada penjajahan Pangkor tu, mulalah bila perjanjian Pangkor ni dibuat, maka Sultan dibuang negeri, dibuang daerah kepada Pulau Shil, tak tahu kat mana ni, tapi orang kata dekat dekat Lautan Hindi lah. Kemudian mereka bangkit menentang, antaranya Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor, dan semua pengikut-pengikut dia lah. Ni mulanya mereka-mereka yang menentang perjanjian Pangkor ni, sebab perjanjian Pangkor antara isi dia, seingat saya lah, membenarkan British untuk cabut tangan dalam pentadbiran. Membenarkan British untuk cabut tangan dalam pentadbiran dan sistem kenegaraan tu lah, mungkin pembahagian sultan dengan residen dan sebagainya lah. Jadi mereka tahu itu akan menyebabkan kurangnya, lemahnya kuasa umat Islam. Akhirnya mereka menentang dan sebahagian mereka dibunuh lah. Ada yang diseksa, kemudian ada yang mati sebab peperangan, syahid di jalan Allah. Kemudian jangkit ke wilayah lain juga, termasuk disebut sini ke Pahang, dengan diketuai oleh ulama dan pemimpin masyarakat. Antaranya Tok Gajah, disebut Tok Gajah memimpin, Datuk Bahaman, Datuk Kaya Lipis. Pada tahun 1900 bangkitnya gerakan jihad di Kelantan diketuai oleh Syekh Muhammad Hassan, Tok Janggut. Tapi tetap juga dimenangi ataupun jaya dikuasai oleh British lah. Jadi ini menunjukkan bahawa gerakan jihad ni diteruskan sehingga akhirnya tempat terakhir adalah di Terengganu. Di Terengganu, tempat last sultan yang berjaya mereka pengaruhi ataupun tawan adalah di Terengganu. Adalah kalau kita baca Sultan Merunduh, Sultan Tanak, Sultan macam lari atau letak jawatan macam tu lah lebih kurang. Sultan Ahmad Shah rasanya nama dia. Di sinilah di Terengganu bangkitnya Syekh Abdul Rahman Limbung dan keluarga-keluarga sultan yang lain, semuanya melawan penjajah. Akhirnya dapat juga negeri Terengganu, dan sultan dihantar ataupun dibuang negeri ke Mekah rasanya, tak silapnya. Jadi ni wa nafiya Syekh Qaid ila Makkah Mukarramah, wa akhiru wilayah waqa'at tahta istimar Britani. Terengganu ni yang paling terakhir lah yang berjaya British dapat tawan. Okey, itulah yang dalam tajuk harakah jihad ni Tok Guru bahaskan bahawa usaha jihad dalam kalangan umat Islam dalam menentang penjajahan ketika itu. Mulanya sebagai sultan lawan, kemudian mereka dah berjaya tawan semua, bangkit juga untuk lawan British, kumpulan-kumpulan ini, tapi mereka tetap dibunuh ataupun dianiayai oleh British. Seterusnya harakah gerakan pendidikan dengan pengajaran. Di sini Tok Guru sebut bahawa bila British datang ke kekasaran ni ataupun dengan cara peperangan dan sebagainya, mereka tak berjaya ataupun
umat Islam ni tak terjejas dari sudut jati diri. Macam kita sebut tadi, dia cuba untuk masuk, dia berjaya dapat negara, tapi dia tak berjaya dapat orang je. Orang tak masuk Kristian, ataupun orang tu tak ambil menggunakan pakai ideologi dia. Maka di sinilah mereka menggunakan beberapa strategi licik untuk apa? Untuk memastikan umat Islam dapat mengikut telunjuk mereka, atau umat Islam dapat mengambil ideologi mereka sebagai asas. Antaranya cara disebut mulanya dengan melaksanakan sistem sekularisme, sistem sekular dalam pentadbiran, urusan pentadbiran lah, termasuk dalam pentadbiran agama. Jadi dia asingkan pentadbiran. Kan kita dah belajar dalam sejarah hal ehwal Perdana Menteri ni atau Residen ni, dia akan urus semua berkaitan dengan pentadbiran negara. Yang Sultan ni hanya hal ehwal agama. So dia sempitkan agama ni pada perkara-perkara yang sempit lah, perkara-perkara yang kaitan dengan ibadah dan sebagainya sahaja. Jadi antara itu strategi pertama adalah jadi bila dibahagikan hal ehwal agama ni atau sultan ni pada berkaitan dengan usrah, agama, pengurusan masjid, wakaf dan sebagainya. Walaupun dia usaha untuk buat macam ni, tak berjaya, kata guru, tak berjaya, maka diteruskan dengan menggunakan pakai dua lagi strategi lain. Yang pertama, usaha untuk membaratkan sistem pengajian atau sistem pembelajaran. Kita tahu dulu memang dah ada sistem pelajaran dah. Dah diajar kitab-kitab dan sebagainya. Tapi ditukar atas nama untuk membasmi buta huruf. Atas nama untuk membasmi buta huruf, maka dia perkenalkan sistem pendidikan ala barat dengan cara barat lah. Dia ambil daripada rakyat tempatan yang dilatih menjadi guru, kemudian membina sekolah-sekolah mereka. Semua ni atas syiar ataupun atas agenda untuk memerangi, membasmi golongan-golongan buta huruf. Tapi hadaf mereka yang sebenar, kata Tok Guru, adalah izalatil wa'yi ad-dini, menghapuskan ataupun menghapuskan kesedaran beragama tadi. Jadi bila dia mula memperkenalkan sistem baru, maka mulalah menggantikan tulisan Jawi yang asal. Jadi menggunakan tulisan Rumi, mengajar guna bahasa Inggeris, menggunakan huruf Latin. Wa taghiruha ila ahruf al-latiniyah li ta'sir ta'lim al-Quran wa ulumud diniyah. Bila dia dah tukar huruf kepada huruf Latin ni, jadi Rumi ni, maka dia menyukarkan untuk pengajaran Al-Quran dengan ilmu-ilmu agama yang lain lah. Ini yang disebutkan strategi pertama. Yang kedua, dalam aspek untuk strategi mereka buat adalah mereka mula memperkenalkan pembelajaran ataupun silibus Tanah Melayu ni sebelum kedatangan Islam. Mereka mula membesar-besarkan pengajian Tanah Melayu sebelum Islam untuk mengurangkan kebergantungan ataupun mengurangkan keislaman itulah sebenarnya cerita. Jadi antara strategi dia adalah memperkenalkan, maksudnya beritahu Tanah Melayu ni sebelum datang Islam adanya agama lain. Dulu adanya agama Hindu, Buddha dan sebagainya lah. Ini antara disebut cara yang pertama dalam untuk mengubah jati diri ataupun mempengaruhi jati diri umat Islam. Itu antara senjata atau cara yang digunakan. Yang seterusnya digunakan disebut siasah mujamalah ataupun dipanggil berpura-pura Islam lah, dengan arti kata cuba nampakkan pelaksanaan Islam tu pada sudut-sudut yang kecil. Maksudnya nak nampak Islamik, maka dia laksanakan sistem wakaf, maka diwajibkan mungkin pembelajaran fardu ain, sedangkan ada kelompongan besar yang ditinggalkan. Jadi faham orang tentang agama tu semakin merosot. Orang faham agama ni pada bahagian-bahagian kecil, orang tak faham agama ni dari sudut yang syumul. Dan
orang mula faham agama ni pada fahaman yang sempit, lebih kepada ibadah, lebih kepada kekeluargaan dan perkara-perkara sempit sahaja. Yang ketiga, mereka menimbulkan konflik antara kelompok-kelompok Islam. Yang ni sampai sekarang digunakan kaedah tu. Dia dia timbulkan konflik-konflik antara Sunni dan Syiah sebagai contoh, ataupun antara mazhab sebagai contoh. Ini menyebabkan bila benda-benda furuk ni dibangkitkan, maka umat Islam ni jadi berpecah. Munculnya madrasah-madrasah tertentu, ataupun umat Islam ni tidak bersatu. Ini antara beberapa cara ni adalah cara bagaimana Barat ataupun penjajah gunakan untuk melemahkan umat Islam di tanah Melayu ketika itu, di Malaysia. Tapi walaupun begitu, alhamdulillah, atas izin Allah, ada satu perkara ataupun satu perkara berlawanan itu berlaku. Walaupun dia usaha untuk melemahkan umat Islam dengan memperkenalkan berbagai sistem-sistem untuk sekularkan umat Islam, tapi oleh kerana banyaknya ulama-ulama yang balik daripada Timur Tengah, contoh daripada Mekah disebut sini, ada yang daripada Azhar, ada yang daripada Dioban sebagai contoh. Mereka ini, kebanyakan mereka terpengaruh ataupun mendapat fikrah daripada gerakan-gerakan islah dan tajdid di luar negara lah. Jadi mereka ini balik dan terus melaksanakan dakwah atau melaksanakan penyebaran agama Islam lah, termasuk dengan mereka balik ke Malaysia menubuhkan pondok-pondok. Jadi pondok-pondok ni dibuat ataupun ditubuhkan oleh mereka-mereka ni, dan pondok itu tempat mereka untuk menanam balik semangat Islam tadi, menanam balik identiti Islam. Mereka yang mana pondok ini didirikan dengan hasil usaha orang ramai lah, dengan duit zakat, sedekah, wakaf dan sebagainya. Kemudian orang-orang yang keluar daripada pondok ini, orang-orang yang keluar dari pondok-pondok inilah yang menyebarkan ajaran Allah ni atau Islam ni di dalam masjid, musalla-musalla, di seluruh tempat lah. Nampak? So walaupun British dia ada cara dia untuk gerjala ataupun usaha sekularisasi tadi, tapi oleh kerana Allah SWT juga merancang golongan-golongan balik ni buat pondok, juga mereka ni ada strategi-strategi untuk mengembangkan Islam dan memastikan jati diri itu terbina kukuh. Maka di sinilah berkembangnya dengan pengajaran-pengajaran di masjid, guru-guru agama ni semakin banyak dengan banyaknya pondok-pondok ni. Okey. Dan bila dah banyak pondok tu, nampak gerakan usaha barat ni dah semakin lemah. Maka British mula memperkenalkan sistem, memperkenalkan syu'un idarah syu'un diniyah, jabatan hal agama lah lebih kurang. Jadi memperkenalkan British memperkenalkan undang-undang yang berkait dengan Islam ni, antaranya dengan memperkenalkan sistem rukhsah, sistem panggil apa tu, kebenaran mengajar, macam tauliah hari ni lah. Maka dia mula buat sistem tauliah untuk menghalang golongan-golongan ni untuk mengajar. Nampak? Maksudnya British ni ataupun penjajahan ni, kita tak boleh nampak macam simple datang kemudian nak dapat hasil kemudian balik. Tak, ada agenda-agenda lain dan mereka sangat-sangat licik usaha mereka. Dan walaupun dia perkenalkan sistem kebenaran mengajar ni, tapi tetap juga alhamdulillah golongan-golongan pendakwah ni dapat juga teruskan pengajaran lah. Mereka tak mampu untuk menghalang. Jadi itulah secara asalnya dalam bab yang kedua ini tentang gerakan tarbiyah wa ta'lim, gerakan tarbiyah atau pendidikan dan pengajaran Islam. Jadi sekarang ni dah pukul 4.40. Saya rasa untuk sesi kali ni kita kena berhenti dululah sebab dah terlampau panjang. Kita akan sambung insya-Allah pada sesi akan datang. Cuma kita boleh simpulkan daripada bab yang kita baca ni, apa yang cuba disampaikan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang adalah tentang bagaimana
Islam ini telah berdiri kukuh dalam masyarakat di tanah Melayu ini, yang kita kenali dulu yang lebih besar daripada sekarang. Kemudian datang penjajah untuk cuba untuk melenyapkan atau mematikan Islam di muka bumi Malaysia ini, tapi tetap juga tidak berjaya. Kita dah cerita tadi macam mana ulama-ulama ini usaha mereka untuk melawan penjajah satu, kemudian usaha mereka untuk mendidik umat-umat Islam ini supaya mereka tetap kukuh dengan Islam. Ini usaha-usaha mereka ini, kita belajar supaya kita lebih menghargai. Satu yang kita boleh faham, kita hargai hubungan kita di Asia Tenggara ni perlu dikembalikan. Umat Islam ni perlu kukuh, perlu kembalikan. Walaupun mereka kata kita romantis, ingat perkara-perkara lama kan. Tak, walaupun kita ingat perkara lama, supaya menguatkan cita-cita kita untuk kembali kepada kegemilangan Islam yang akan datang lah, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk sesi kali ini. Saya mohon maaf kerana kekurangan. Mungkin ni kali pertama sesi live dan bedah kitab. Kita ada 3 sesi, kita tak sempat nak baca satu-satu. So dia agak panggil konflik lah, sama dia nak baca ke, nak simpulkan ke. Jadi insya-Allah kita untuk sesi akan datang saya akan lebih laju lah. Kita akan sentuh poin saja dengan lebih lengkap, dan mohon maaf silap ataupun ketidaklancaran pada hari ini. Mudah-mudahan usaha kita ni diberkati oleh Allah. Jadi rasanya itu saja. Sebarang persoalan ataupun kritikan boleh tak di bahagian komen. Rasanya itu saja, wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.